Jumpa tak ayat? Tak jumpa? Tak. Ada ya? Oh, dah tasan. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kursi dia tinggi sangat tak? Cuba Munirah ambil kursi satu. Tapi ni pun okey lah Munirah. Ni okey dah. Okey, kursi nampak. Ni pula. Assalamualaikum Inna Salina. Cukup ke? Assalamualaikum Jamilah Milah Hasnah Arsyad Dr. Maizura Rahim Yani Sarah Aisyah Mizyani Maimunah Ayub. Alhamdulillah, kita pagi tadi keluar daripada hotel 2:30 pagi. Lepas tu bersama beberapa orang muslimat. Ni Kak Yanti semua dah tak ada dah sebab nak terkucil balik hotel. Habis Kak Yanti nak terkucil pun masuk dalam live Kak Yanti. Allahumma salli ala Muhammad. So, kita berada di atas rooftop. Ingat tak masa Ustazah buat live dengan TV Al-Hijrah pagi raya? Kat sini lah lokasinya, tapi masa tu sangat berbeza sebab tak ada satu ruang pun yang kosong. Kat sini waktu tengah lepas subuh, masa tu anak-anak Arab berlari-lari dengan belon-belon, dengan gula-gula. Pagi raya diorang punya budaya macam tu. Lepas tu dengan kepala mereka penuh dengan bunga-bungaan meraihkan Idul Fitri. So hari ni sangat berbeza, lengang. Lepas kami buat solat tasbih, azan subuh. Lepas tu, ni lepas subuh sangat-sangat lengang. Jadi sahabat-sahabat, pelajaran kita hari ni adalah tahniah semua masuk muka surat 495 bab 240. So tajuk baru ni ringkas sangat sebenarnya. Separuh muka surat, perbanyaklah perbendaharaan yang kekal. Saya kata ringkas, tapi bila dia merujuk kepada tadabbur suratul Baqarah ayat 177, dia menjadi sangat panjang. So agak-agaknya tak sempat makan tengah hari lah orang Malaysia. Nak tunggu yang kat sini ni nanti pun mesti dah lembik, tengkuk, nak sarapan, lepas tu pakat balik belaka. Saja je, takkanlah berjam-jam saya duduk sini. Okey, semoga tidak ada halangan. Selalunya sampai waktu duha dia tak ganggu di sini. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong respon Ustazah, audio video okey ke? Sahabat-sahabat, la tahzan, tolong buka suratul Baqarah ayat 177. Ustazah mengajak sahabat-sahabat kita yang dekat sini untuk bersama-sama buka Al-Quran sebab ayatnya panjang. Ayat dia panjang, jadi kita rujuk Al-Quran, insya-Allah kita akan dapat manfaat sama-sama. So sama-sama kita mengaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul Azim. Baik, kita berada pada surah
surah Al-Baqarah. Tengok ni, suratul Baqarah ayat 177, muka surat 495. Ustazah mengajak sahabat-sahabat yang dekat sini bersama dengan Al-Quran masing-masing. Kita ambil daripada Al-Quran tadi, sebab ayat ni panjang. Jarang kita berlatahzan dengan ayat yang panjang macam ni. Tapi kena dengan tajuk lah sahabat-sahabat. Perbanyaklah perbendaharaan yang kekal. Kita jumpa apa benda perbendaharaan yang kekal ni. Semalam dalam latahzan kita berbincang tentang berapa ramai kita terlupa untuk buat persiapan menjelang kematian. Okey, apa saja pun tanya sahabat-sahabat kita yang berada dengan ustazah kat sini masa nak pergi umrah. Ada yang dah 3 bulan sebelum dah daftar, ada 2 bulan sebelum, ada macam maksud kita ni entah berapa hari sebelum. Lepas tu tak sempat lah ustazah nak buat persiapan ni semua. Memang kalut, tapi sebab otak kita ni kata nak pergi umrah, mesti ketika itu tinggalkan semua benda, buat persiapan, pasport, apa sajalah, lebih-lebih lagi dokumen kan. Kalau setakat benda-benda telekung ke apa semua, tak payah beli yang baru, kita pakai yang kita punya ada, cukup dah. Tapi orang yang buat persiapan awal sudah pastinya pergi kedai tu, kedai ni, nak cari ustazah telekung kena labuh ke, kurang labuh ke, tudung jenis macam mana. Bagi ustazah lagi lama buat persiapan tu kadang-kadang dah susun dalam beg, keluarkan balik. Susun dalam beg, keluarkan balik. Kan ada pula kawan, kau selfie dekat beg umrah kau tu, aku nak tengok kau bawa baju apa. Sekali tengok, mana boleh dalam beg tu ada baju bunga-bunga semua. Tak boleh, nanti Arab tak bagi masuk raudah. Pandai-pandai. Kan ustazah pakai baju merah, elok je masuk raudah. Maknanya kadang-kadang pengalaman orang masing-masing lah. Jadi kita kalau nak buat persiapan ni, kena ada ilmu sahabat-sahabat. Kalau kita ikut cakapnya orang semua tak jadi. Itu kawan-kawan tengok dekat video kita tunjuk ni, beg aku dah siap dah nak pergi umrah. Tiba-tiba malam saudara kita datang. Maklumlah grup ni grup Syawal, sempat berhari raya 3 hari dekat rumah. So saudara-saudara datang, tengok beg kau nak pergi umrah tu, ni apa hal tak ada baju hitam ni? Nak pergi Mekah kena ada baju hitam, nanti Arab tak bagi masuk masjid. Macam-macam kan, sebab orang telefon ustazah tanya, betul ke ustazah acik nak kena beli baju hitam pula? Kan macam-macam cerita. Maknanya kena buat persiapan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul ustazah tak bagi notis awal sahabat-sahabat. Jadi tolong tag kawan-kawan kita, tolong share, semoga mereka tak live pun mereka dapat join, dapat dengar. Jadi ustazah minta maaf sebab kita buat last minute plan ni sebab saya dapat tempat yang cantik. Satu, keduanya ustazah diizinkan Allah kadang-kadang lepas subuh ni kalau kita iktikaf daripada tengah malam tu macam dah sakit perut lah, rasa nak terkucil lah kan. Ni saja tak minum air banyak tadi apa semua. Lepas tu alhamdulillah Allah izinkan masih kita boleh stay kat sini. Jadi saya tak boleh nak janjilah. Sebab kalau ada peluang dekat masjid, ustazah memilih untuk kat masjid. Kerana bila dah balik hotel nanti kita jadi macam line tak berapa cantik lah apa semua kan. So ustazah dah cakap dengan ustaz, kalau lepas subuh ustazah tak balik, maknanya ustazah buat live latahzan tu yang bawa kitab ni siap-siap ni. Jadi alhamdulillah bila kita nak ke mana-mana, apatah lagi bermusafir pendek. Ni 2 minggu umrah ni sebenarnya musafir pendek. Saya cakap dengan jemaah kat sini, kita hidup adalah satu musafir panjang. Apa hidup daripada saat kita dilahirkan dulu, tahun bila kita dilahirkan. Semalam berapa ramai kawan-kawan kita sambut birthday kan. Berapa ramai sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sepanjang kita hidup 30-an, 40-an, sahabat-sahabat perasan tak dalam Ramadan dan Syawal yang belum berakhir ni, kita mendengar pelbagai cerita kematian yang tiba-tiba. Termasuklah semalam Kak Mas Liza Bagiran yang duk rajin catat nota ustazah punya kuliah tu. Dia meninggalkan Johor, dah habis raya kat Johor, datang ke KL, konon nak ziarah. Macam-macam lah sahabat duka disebut nama, Masya Allah kan. Kagum dengan ukhuwah sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah dan latahzan ni. Ustazah saya sambil nak jumpa kawan-kawan saudara mara dekat KL ni, nak ziarah sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah. Subhanallah, kekanda Azizah Arifin kita pun datang. Tak baca berita ke pagi ni? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adawiyah Kasim dari Korea, Sapilah Sajidah, Siti Azmahani Mamat. Hidup ni satu musafir yang panjang. Kalau kita faham tu sahabat-sahabat, setiap hari kita buka mata, kita akan buat persiapan. Ya Allah, subuh aku ni adakah subuh yang terakhir bagi aku? Kita nak keluar rumah ni, doa tu bukan calang-calang kan. Ada orang bila dapat pergi holiday contoh, gembira dia tu melampau-lampau, gelak dia terbahak-bahak, tak ingat, macam yakin je dia akan balik ke rumah semula. Saya setiap kali bawa trip rehlah apa-apa 3 hari 2 malam, hatta nanti 22 Mei dekat utara, tak menginap pun kebanyakannya. Bila nak keluar rumah tu sentiasa ingat, mungkinkah aku balik lepas ni?
Belum tentu lagi sahabat-sahabat. Apatah lagi orang pergi umrah, orang nak buat persiapan pergi haji. Kebanyakan beg mereka ni dipenuhi dengan warna putih. Warna putih. Jadi kalau kita tak ada rasa macam nak menuju kematian, ini satu perkara yang penuh dengan kemudaratan, sangat bahaya. Jadi Ustazah cakap, kalau hari ni ada yang 60-an, depan Ustazah ni ada usia makcik-makcik datang Mekah ni usia 60-an, baru dapat dijemput Allah datang ke sini. So kita kena lagi buat persiapan sahabat-sahabat kan, sebab bukan mati tu bersyarat tua, bukan bersyarat sakit. Semalam Kak Mas kata Ustazah akak kena bergegas balik ke Johor sebab tiba-tiba adik akak kerja dah, masuk pejabat, kerja tiba-tiba pengsan, meninggal dunia. Satu-satunya adik lelaki dia. Kita faham perasaan tu. So takziah kepada seluruh keluarga. Semalam juga dalam berita dari Malaysia, sahabat-sahabat, Ustazah menonton, membaca keluarga yang bersedih, sahabat-sahabat yang bersedih kematian aksiden dekat Terowong Menora, kan, dekat Perak tu. Jadi ketika mengebumikan jenazah yang dah rentung tu, bayangkan keluarga mereka. Sedangkan mereka ni adalah, insya-Allah kita selalu doakan anak-anak orang Islam bila sambung belajar dalam negara, luar negara, doakan mereka ni akan balik sahabat-sahabat dirahmati Allah sebagai bakal ulama, bakal umara, insya-Allah. Jadi kita dah kehilangan 5 orang. Kan, sedangkan bila dah meninggal dunia baru kita dengar cerita-cerita baik mereka. Mereka ni adalah orang yang dekat dengan masjid walaupun anak-anak muda, masya-Allah. Okey, jadi apa persiapan? Muda tapi insya-Allah amal mereka tua. Kita takut mati tua tapi kita tak buat persiapan amal pun, masya-Allah. Sebab itu sahabat-sahabat, tajuk hari ni perbanyakkanlah perbendaharaan yang kekal. Macam kita nak bagi tahu apa sebenarnya dalam stor simpanan kita ni untuk kita bawa balik. Sebab bila kita dah buat persiapan, tak ada orang takut dengan kematian. Bohonglah tiba-tiba dekat Mekah ni ada orang doa, ya Allah matikan aku sekarang juga, ya Allah aku dah ready dah. Bohong. Sebab apa? Sebab kita jangan perasan kita ni dah bagus sangat, amal kita dah banyak sangat. Selalu rasa khauf, takut. Apa takut? Ya Allah 2 minggu aku beramal di tanah suci Mekah ni, Madinah ni, kan, doa macam-macam, menangis-nangis dalam sujud aku. Tapi khauf, takut amal kita tu tak diterima. So roja, makna khauf wa roja, maknanya takut dan mengharapnya orang beriman. Kenapa hari ni mereka ni dah penat dah umrah ada yang 3 kali 4 kali kan, sahabat-sahabat. Kalau ikutkan, tak payah dah buat dah. Ustazah nak je cakap kat mereka, tak payah buat lah, kemas je beg, duduk je landing-landing kat bilik. Banyak dah hampa duk amal daripada Madinah, Mekah. Tak payah duk buat dah, duduk je relax-relax. Boleh je Ustazah nak cakap macam tu. Tapi kenapa mereka masih berbuat sementara Allah beri peluang? Penat macam mana pun, heret kaki sementara Allah beri peluang. Sebab ada rajak. Apa makna rajak? Mungkin yang semalam aku buat tu Allah tak terima, ada cacatnya, keikhlasan aku ni tercalar. So bila Allah bagi ruang peluang, ya Allah yang aku rasa sempit ni lah, yang aku rasa susah ni lah, mungkin ini yang Allah nak terima. Itu rajak, pengharapan orang beriman. So semua kita harus rasa macam tu. So bayangkan dalam permusafiran panjang hidup yang kita tak tahu bila tarikh kita dimatikan, kita tak buat persiapan, sahabat. Cuba tengok raya yang terkejut baru ni pun kita tak buat persiapan, kan? Tak buat persiapan lah namanya. Walaupun mungkin sofa dah cantik, langsir dah tukar baru, tapi kan kita tak rebus ketupat lagi. Pun kita rasa macam, ya Allah besok orang datang rumah nak bagi apa, kan? Padahal ada dah sikit-sikit persiapan. Maggi pun ada dekat rumah tu, besok orang datang rebus je lah Maggi, kan? Tapi kita rasa macam bukan persiapan, sebab persiapan itu tak perfect. So cukupkah persiapan kita nak mati ni hanya dengan solat 5 waktu, sahabat? Cukupkah hanya dengan kita bayar zakat setahun sekali? Cukupkah kita rasa sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah tutup aurat okey dan Ustazah, tak payah kecoh lah benda-benda lain, ya Rab. Sebab tu Allah bekalkan kita dengan suratul Baqarah ayat 177 yang kita baca panjang tadi. Allahu Akbar. Khauf, siapa ni? Maksud Zunaiza Ahmad kot. Bukan dieja Q-A-U-F tapi dieja K-H. So dia huruf kha, khauf. Jangan dibaca qauf, tu lain pula maksud. Okey, 240. Waalaikumsalam. Perbanyaklah perbendaharaan yang kekal. Kurnia, dah baca doa ke belum? Dah kan? Rabbi syrah li sadri tadi. Selalu dengan la tahzan lupa. Khauf, Siti Zuraida Ibrahim. Betulkan ejaan khauf, K-H-A-U-F. Khauf sebab Arab dia kha. Kemudian rojak, jangan dibaca rojak. Ni sensitif ni, kadang-kadang kita salah sebut rojak, R-A ataupun R-O-J-A koma atas. Dia rojak.
Kan? Baik. Kita tengok. Kurnia dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak adalah harta simpanan yang abadi bagi pemiliknya. So kita tengoklah kan, kalau setiap rumah yang besar ada bilik store. Ada bilik store, sahabat-sahabat. Kalau rumah orang besar lah, rumah 4 bilik, 1 bilik kecil kat bawah ni bilik apa kak? Oh tu store saja, jangan buka, malu saya, macam-macam hazanah ada dalam tu. Selalu macam tu kan sahabat-sahabat. So apa hazanah tu? Kadang-kadang benda dah 10 tahun tak pakai. Hatta kata Dr. Badrul Amin, Ustazah selalu tersentak. Dia kata kalau di rumah kita ada 1 tahun barang yang dah tak pakai, maknanya barang tu adalah barang yang tak layak dah ada dalam rumah kita. Tu dia sahabat-sahabat, setahun tak pakai, periuk besar tu rasanya dah bertahun-tahun dah tak pakai. Kan sebab apa? Sebab kadang-kadang kita simpan, akhirnya rumah kita jadi muzium kan, barang-barang antik semua duduk dalam tu. Sebenarnya yang kita nak simpan bukan benda-benda yang kita mati akan ditinggalkan. Anak-anak pun tak buka store tu. Kalau buka pun sahabat-sahabat, siapa nak pakai arwah mak punya periuk besar, pinggan mangkuk ni siapa nak pakai? Kita sekarang ni raya pakai pinggan, pakai buang je, mereka kata kan. Tak ada siapa nak basuh pinggan. Pinggan arwah mak ni dah lah berat-berat, dia macam tu. Jadi sekarang kita hidup ni kita uruskan. Sebab yang kita letak dalam store tu sebenarnya tak bawa mati pun. Dan sama sekali tak membantu saat kita mati. Bahkan lepas mati dia menjadi beban. Kenapa jadi beban? Kita mati, duduk alam kubur, kita rasa beban tu berat seperti harta-harta yang kita tinggal ni menghempap tubuh kita. Walaupun amal soleh kita banyak, kerana apa menghempap? Sebab lepas kita mati, harta kita tak diuruskan dengan baik. Anak-anak tak nak guna, sahabat-sahabat, simpan je lah. Kan? Anak-anak sepatutnya masuk kat Facebook, ambil gambar periuk belanga mak yang tak guna tu. Ni arwah mak saya punya. Ada tak masjid surau yang perlukan untuk kenduri kendara? Ataupun ada tak makcik-makcik yang buat catering ni, nak saya nak jual separuh harga je. Dulu mak saya kata periuk ni satu yang besar ni RM1,000. Kalau ada orang nak bayar RM300 pun okey. Contoh. Kenapa kita berusaha? Kalau kita dah berusaha tapi tak laku, contoh, tak ada orang nak, contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah tahu usaha kita tu untuk let go supaya tak menjadi beban lepas kematian kita. Saya tak nak kita terbeban dengan khazanah yang macam tu, dengan benda yang kita confirm tak bawa masuk dalam kubur, dengan benda sahabat-sahabat lagi kita mati lagi menjadi beban. Tapi sekarang kita nak beratkan diri kita ni dengan simpanan yang lepas kita mati, Masya Allah, seolah-olah Allah buka satu stor simpanan. Kita pun ya Allah, macam mana aku boleh masuk syurga tanpa hisab? Macam mana aku boleh dibentangkan kapet kemuliaan? Macam mana aku boleh dipilih masuk dalam syurga sedangkan dulu amal aku tak banyak mana? Seolah-olah Allah buka stor simpanan. Kau ingat tak dulu masa kau sekolah, kau ni anak orang senang. Lepas tu kau rajin bagi pensel kat kawan kau dekat sebelah meja tu. Apa saja benda yang kita dah lupa dah kebaikan, sahabat-sahabat. Tapi Allah simpan itu sebagai satu kebaikan. Yang mana, ingat tak dulu kau mudahkan urusan ni? Ingat tak dulu kau pergi umrah, ada seorang Indonesia sesat, kau pimpin tangan dia sampai balik hotel. Kita lupa dah benda-benda macam tu. Tapi Masya Allah, tiba-tiba Allah simpan itu sebagai satu khazanah bagi pemiliknya. Siapa pemiliknya? Pemilik amal yang berbuat tadi. Sebab kita biasanya ingat benda besar-besar. Contoh Ustazah sponsor seorang pergi umrah. Kan, berangan ni berangan. Sebenarnya yang datang-datang tajak ni bukan duit Ustazah. Tapi konon-kononnya Ustazah kaya raya sponsor seorang pergi umrah. Kan, Munirah, tahun depan kau nak datang lagi tak? Contoh kan. Nak dia kata kan. Ustazah sponsor. Contoh kan. Lepas tu tiba-tiba dia datang sini kan, buat sombong dengan Ustazah. Apa Ustazah akan kata? Menyesal aku bawa kau Munirah. Dulu kau datang tak main baik lagi. Kan, tiba-tiba ni Ustazah sponsor kau langsung tak nak tolong Ustazah. Contoh. Kita manusia selalu terlupa macam tu. Sebab apa sahabat? Sebab aku bayar untuk engkau ni 7,000, 8,000 ni. Kau tak kenang jasa aku. Sebab benda besar kita buat, kita selalu ingat. Jadi belajarlah buat benda yang kecil supaya kita tak ingat. Tapi kecil tu istiqamah. Sebab tu saya mulakan dengan jom sehari RM1. Kan, kita buat apa saja yang kecil-kecil. Jangan kita sibuk, nanti Ustazah bila saya dah kaya, saya nak sponsor 10 orang pergi Mekah. Kan? Kita tengok dah kaya dah tapi tak buat-buat pun lagi. Kan? Tapi dengan sehari RM1 tu, bayangkan dah berapa ratus orang kita bawa. Macam tu maksud Ustazah. Okay, Ustazah nanti bila saya dah pencen, saya dapat duit pencen, saya nak jual barang-barang saya nak sedekah dekat masjid sekian.
Tapi sampai masjid tu dah terbina, tak ada pun duit dia RM1 pun. Faham tak? Kita selalu ditipu oleh syaitan dengan benda-benda macam tu. Berangan nak buat kebaikan, bila sampai satu masa, ada penangguhan. Sebab setan bila kita niat je baik, dia dah mula plan. Plan dia lebih dahsyat dari plan kita. Dia nak gagalkan sahabat-sahabat. Jadi rugilah kita kalau tunggu nanti kita bertapi-tapi nak buat amal. Nak buat amal tu sekarang. Biar sikit, biar kecil, biar hanya aku pimpin tangan orang tua. Biar hanya aku bercakap yang baik-baik. Kan Nabi yang bagi tahu, kita tak mampu buat benda besar, kita qaulun ma'ruf. Buat saja, cakap aja yang baik-baik. Subhanallah, kecil tapi istiqamah disukai Allah. Tengok Mak Suzun Aizah Ahmad punya komen. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab orang mengaji ni dia tahu. Kalau aku nak kerja yang banyak memang tak dapat lah kan. Nak tunggu kaya sampai bila. So kita fokus dengan yang kecil. Sebab bagi Ustazah Kifli Zul, bagi Ustazah, kita buat benda yang kecil tu kita selalu lupa kan orang datang. Ustazah ingat tak dulu masa saya tengah susah, Ustazah bagi saya pinjam duit RM10. Bila masa pula lah aku bagi kau pinjam duit RM10. Sebab Ustazah tak ingat RM10. Cuba pinjam duit Ustazah RM1,000. Sampai ke mati. Bila dia nak bayar ni? Bila nak bayar? Kan? Contoh macam itulah. Okey? Hanya itulah yang akan mengiringi mereka menuju tempat tinggal abadi. So amal yang kita simpan yang kecil-kecil inilah yang akan mengiringi kita menuju tempat tinggal abadi. Allahu Akbar. Maknanya sampai matilah sahabat-sahabat. Yakni apa dia? Keislaman, keimanan, ihsan, amalan yang baik, ketakwaan, jihad, taubat dan kembali ke jalan Allah. Jadi penjelasannya duduk dalam suratul Baqarah ayat 177. Saya dah rujuk tafsir, sahabat-sahabat saya nak baca keseluruhan tafsir. Itu sebab saya kata 3 jam ni. Kak Nafisah kata 3 jam mampu aku sakit kaki aku duduk kat bawah ni. Mana Kak Nafisah? Salah ni Munirah. Munirah ni kerja tersengih je ni. Ni Kak Nafisah. Ni Maksudi FU kita, Masya Allah. Okay, sebenarnya yang cakap nak beralih tempat tu Ustazah. Sebab apa tahu? Saya ni jarang-jarang dapat duduk bawah ni. Bila tolong angkat Quran tu kena kat kaki Ustazah lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sahabat-sahabat kita baca tafsir, okey? Penuh manfaat ni. Ayat 177 surah Baqarah, sebenarnya ayat ini, take note ayat ini dipanggil ayat al-bir. Ayat bir. Bir ni sebenarnya ayat tentang kebaikan. So apa-apa saja tentang kita sebutkan bir. Sebab tu ayat laisal birra. Laisal birra. Tak ada satu benda pun kebaikan sahabat-sahabat. So ayat ini dipanggil ayatul bir. Yakni menceritakan tentang kebaikan. Ia berkenaan kebajikan. Yakni kebajikan keseluruhan. Masya Allah. So ada 2 jenis kebajikan yang sebenarnya. Pertama ibadah. Kedua etika. Etika ni akhlak. So ibadah ramai je orang. Kau mak bising kalau anak tak sembahyang kan. Mak cukup bising anak tak sembahyang. Betul dah mak. Tapi berapa ramai mak-mak yang bising kalau anak tidak beradab. Contoh sahabat-sahabat, raya ni, biarkan je anak tengok TV, main handphone, pak-pak penakan datang, tak ajar pun untuk salam. Tak payah salam COVID. Sabar je lah mak macam tu kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita sekarang ni kan, kita dah tahu jaga diri kita, kita dah hidup dengan COVID. Tolong jangan bagi anak-anak kita lupa akhlak bila berdepan dengan orang tua. Macam mana canggih handphone kau tu, bila bercakap dengan orang tua, pandangkan mata dengan orang tua. Jangan mata tak pandang. Mak panggil buat bodoh je. Solat dah. Tapi akhlak tak ada. Allah tak pandang orang macam ni. So ada Muslim yang amat menjaga kebajikan dari segi ibadah. Contoh dia jaga solat, dia jaga puasa, dia jaga haji dan sebagainya. Ni tak dapat haji ni, dapat pula siapa yang dapat panggilan haji tapi ada kencing manis, darah tinggi. Sahabat-sahabat, kemudian kencing manis, darah tinggi tak apa lagi. Ustaz Azwan cukup stres dengar. Saya bahaya aku lagi haji dia kata. Apa yang dia stres dengar? Kena jaga BMI lah pula. You know what is BMI? Jadi orang terlebih berat confirm tak lepas pergi haji. La ilaha illallah. Jadi dia kata nasib baik aku pergi haji. Kalau tidak memang tak lepas lah. Mak pun tak lepas masa tu. BMI memang hancus lah. Kan? Jadi kita nak buat macam mana lagi sahabat-sahabat. So jangan sedih sangat yang dah dapat panggilan haji tiba-tiba kena reject sebab penyakit tadi, sebab BMI sebagainya. Kami di sini sangat faham perasaan anda. Percayalah sahabat-sahabat, kalau Allah kata tahun ni giliran kau,
tak ada siapa boleh menghalang. Kencing manis pun depan doktor insya-Allah boleh tiba-tiba normal. Amin. BMI tiba-tiba jadi kurus tu memang taklah kan. Tiba-tiba jadi kurus. Malam ni makan ubat kurus, besok nak jumpa doktor kurus. Toing, tak ada. Tapi ada saja. Ya Allah, Ustazah dah berbelas tahun sahabat. Kalau Allah kata waktunya hari ini, saat ini, sekarang ini, musim ini, dia akan ada kat sini. Okay, dia akan ada kat sini. Tapi kalau Allah kata belum, bukan kerana COVID saja. 2 tahun kita tertangguh. Ustazah, nama saya dah naik. Tiba-tiba saya jumpa doktor. Saya tak lepas pula. Saya tak boleh lagi pergi tahun ni. Ya Allah, terus bersihkan hati. Allah tahu niat kita nak pergi tu. Allah tahu niat kita nak pergi. Sahabat, macam mana saya nak mengajar kepada semua kesayangan saya bahawa hidup ni buka je mata, niat baik-baik. Saya tak pernah stres dengan benda yang kita dah niatkan tapi kita tak dapat. Contoh macam semalam saya beria nak bawa jemaah naik atas rooftop ni kan. Nak buat kebaikan. Siapa yang ambil gambar Ustazah jangan ambil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu ada orang kadang penat je keluar daripada bilik. Menyesal ikut tak dapat ni. Contoh mungkin ada orang yang macam tu bila dia tak dapat apa yang dia nak. Tapi kalau dia tahu hati dia, aku buat ni daripada aku berniat malam tadi, Allah dah kira dah. Masya Allah, agama Islam ni sangat syumul, sempurna. Apa yang kita niat, pahalanya pasti dapat. Belum buat lagi sahabat-sahabat. Niat je baik, Allah bagi dah. Bahkan terkadang, pahala niat tu lebih besar daripada pahala buat. Contoh, pahala niat tu dah dapat. Tiba-tiba Allah izin kita buat. Allah izin kita buat dapat pergi umrah dan niat nak pergi umrah tahun ni, Allah izin. Tiba-tiba sepanjang dia pergi umrah tu dia rasa, kalaulah aku tak petani berjaya tahun ni, kan padi aku tak menghasilkan sesuatu, aku tak dapat. Dia bongkak dengan dirinya sendiri. Dia rosakkan amal dia dengan takabur di hati, tak ada keikhlasan, ada kepentingan-kepentingan tertentu, padan mukakan orang lain yang tak dapat. Contoh yang dapat panggilan haji tahun ni, padan muka yang tu gemuk sangat, siapa suruh dah tak dapat pergi haji. Ya Allah, apa ke benda manusia macam tu kan. Maknanya dia berbuat amal itu tapi pahala dia tak dapat. Tapi orang berniat nak datang sini, Allah mengalir air mata tengok orang labbaik Allahumma labbaik. Niat dia tu ada tapi tak sampai. Subhanallah, Allah boleh beri pahala berdasarkan niat dia. Faham sahabat-sahabat? Sebab tu orang yang faham konsep ni, dia niat je saban hari, saban waktu nak buat baik. Tapi bila benda baik tu terhalang, dia tak sedih pun. Dia tak marah-marah orang pun. Ni sebab engkau lah ni, sebab kita keluar lambat lah ni, tadi kita tak dapat. Contoh, dia tak marah-marah. Sebab dia dah tahu hati dia sedang dipandang Allah ketika dia berniat. Kan apa ke benda. Masya Allah. Jadi ni saya nak baca tafsir ni, panjang ni sahabat-sahabat. Ada 2 jenis kebaikan tadi. Itulah ibadah dan etika. So sahabat-sahabat, jangan hanya jaga solat, puasa, haji sebagainya, tapi akhlak kita. Namun ada satu jenis lagi kebajikan, iaitu dari segi etika, jaga hubungan dengan keluarga, sedekah kepada anak yatim dan orang miskin. Ada dalam terjemahan tadi. Masya Allah. Dua-duanya kena ada sebenarnya tanpa ditinggalkan salah satu. So ibadah zahir kita kena buat, ibadah batin kena buat. Ibadah hablum minallah kena buat, ibadah hablum minan nas kita kena buat. Malangnya ramai orang Islam yang hanya mengamalkan satu bahagian sahaja. Ramai yang solat tetapi tak tolong orang miskin. Masya Allah. Ada yang tidak pernah tinggal solat tetapi mereka menipu orang dalam perniagaan mereka. Allahu Akbar. Kita nak faham benda macam tu lah. Aku ni jenis macam mana ni? Solat, qabliyah, ba'diyah lengkap. Solat tasbih sampai nangis ni. Tapi meniaga tipu orang. Kan? Kamu ada jawapan sebenarnya. Layak tak aku diberi khazanah oleh Allah yang nanti ibarat macam bahasa Ustazah nak bagi faham tadi. Allah bukakan satu pintu store. Nah, kau masuk syurga sebab amal kau yang ni. Kita terintai-intai. Aku buat amalan ni ke dulu aku tak sedar pun. Kita nak macam tu sahabat. Jangan kita perasan dengan amalan kita yang sedikit. Wah, pergi umrah berkali-kali, syurgalah tempat aku. Itu namanya orang perasan. Faham Dan ada pula yang baik dari segi etika. Yakni dia baik dari segi etika tapi tidak kacau orang dan tak buat jenayah. Tapi mereka tidak jaga agama mereka. Ada juga jenis macam ni. Sebagai contoh, ada yang kata walaupun mereka tidak pakai tudung, tak menutup aurat, tapi mereka kata aku tak pakai tudung pun aku orang baik.
Hati aku baik. Pernah dengar tak? Walaupun aku tak pakai tudung tapi hati aku baik tau. Macam tu. Engkau tu tudung labuh-labuh tapi mulut engkau macam longkang kan? Bahasa kau main laser, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Jadi kita nak tanya diri kita, kedudukan mana kita. Subhanallah. Kedua-dua elemen kebaikan kena ada dalam agama dan akhlak. Oleh kerana itu, Allah gabungkan dua-dua elemen ini dalam ayat ini supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk kata tidak tahu. Kebajikan itu mesti untuk dua-dua elemen. Ingat akhlak dan ibadah. Selain dari itu, ada kalangan orang Islam yang hanya memfokuskan ibadah mereka kepada satu-satu perkara sahaja. So ini bahaya sahabat-sahabat. Cuba kita tengok kepada terjemahan. Ni yang ada Quran kan, ada kitab Al-Tahzan kan kat depan. Laisal birra an tuwallu, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Yang ibadah solat, taat perintah Allah, apa yang Nabi ajar kita ikut, sahabat-sahabat, itu sudah satu kebaikan. Sebab tu ada orang duk kata, saya Ustazah tak nak dah duduk berjiran dekat rumah taman ni. Kan menyusahkan orang, parking kereta depan rumah orang. Kan busybody hal orang. Habis tu akak nak lari ke mana? Saya suka bagi contoh macam tu. Akak nak pergi bertapa dekat puncak Gunung Jerai. Pula dah. Pasal apa pula? Susah duduk berjiran ni. Biar akak duduk dekat dalam gua. Sebelum solat akak dah tunggu waktu solat. Akak tak nak mengumpat orang, nak duduk diam-diam. Saya kata silakan. Kan, lepas tu orang pun telefon. Kau duduk dalam gua mana tu? Jiran kau nak kahwinkan anak ni. Tak payah nak kenduri-kenduri semua, tak payah. Kita duk rasa kita dah bagus sangat dengan mengasingkan diri daripada manusia lain. Tak nak ziarah adik-beradik keluarga. Sebab kalau lagi ziarah, lagi sakit hati kita Ustazah. Saya tanya bila nak kahwin, saya tanya bila nak beranak. Sakit hati saya, dia kata kan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pun nak mengasingkan diri. Kita ingat baik. Yang penting aku jaga solat, tutup aurat labuh-labuh, sudah cukup dah. Salah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kat ayah gaus dah kenapa kan? Okay. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Beriman, sahabat-sahabat, kita pelik macam saya cerita umrah akhir Ramadan. Ya Allah, dengan panas terik mencecah 50 darjah Celsius. Manusia lautan jutaan. Macam kat sinilah. Ni Mak Munirah ni sahabat-sahabat bertongkat ni. Kan? Ada beberapa orang lagi tu pun bertongkat tu. Mana tongkat sakti kak? Sengit-sengit berjalan. Tapi Masya Allah kan, ulang alik masjid punya semangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya kata macam ni bila saya tengok ibu-ibu yang dah tak larat ni. Kenapa lah yang duk beria-ria pergi juga? Jawapannya iman sahabat-sahabat. Iman. Kalau orang tak ada iman, tak peduli dah semua benda-benda kebaikan ni. Iman ni Masya Allah sebab Allah suka, sebab Nabi suka. Itu yang kita usahakan. Kita akan mati, kita akan bertemu dengan hari akhir. Itulah kiamat sahabat-sahabat. Semuanya akan dihitung, ni iman. Jadi beriman ni bukan hanya kepada Allah, tapi juga selalunya beriman kepada Allah ni, dia akan bergandingan man amana billah wal yaumil akhir. Kenapa bab iman kepada Allah dia akan bergabung dengan beriman kepada hari kiamat? Kenapa dia tak bergabung dengan beriman pada malaikat? Selalunya dia akan bergandingan beriman kepada... Ni contoh kebaikan. Kebaikan kecil lah, orang tak minta pun dia bawa air zam-zam. Masya Allah. Ustazah tak nak sejuk yang... tu kita minum air zam-zam. Bukan suar Munirah, tak ada siapa yang masak air tu. Dia tak ada air tu. Keluar dah ganu dia, Masya Allah. Okey. So, beriman kepada Allah mesti bergandingan beriman dengan hari akhir, kematian. Pengakhiran ni bukan mesti kiamat, berulang kali Ustazah cakap, tapi adalah berakhirnya nyawa kita, nafas terhenti. Masya Allah sahabat, saat nafas terhenti tu, bagaimana cara Allah rentap nyawa kita? Dengan azab atau dengan nikmat? Siapa yang Allah rentap nyawanya dalam keadaan azab? Ketika dia tak buat persiapan dalam kematian. Siapa orang, semalam saya lupa nak share dengan jemaah umrah. Semalam ada sahabat saya travel, amazing travel tu kan. Jemaah dia, wanita, sihat-sihat dia datang, meninggal dunia semalam di sini. So antara semalam solat jenazah kita mungkin adalah seorang wanita Melayu daripada tanah air kita, meninggal dunia dalam keadaan tak ada sakit meninggal dalam tidurnya pukul 8.30 malam kemarin. Orang tengok kenapa tak pergi masjid, kenapa tak ni, rupa-rupanya meninggal atas katilnya. Kami pun pernah sahabat-sahabat ada jemaah macam tu.
Tak sakit, tak apa. Masa tu saya ingat lagi jemaah tu lelaki. Orang dah balik subuh dah. Tengok-tengok sebab orang duk buat lawak sebab pakcik ni bukan pakcik sangat lah. Umur dia masa tu umur 50 lebih. Lepas tu dia ni macam kelakar tau. Sahabat-sahabat tu jemaah saya dulu sebelum saya dengan Al-Fawaz. Lepas tu dia macam kenapa dia ni tak pergi ni. Ingatkan dia bergurau. Dia baring meniarap dekat atas lantai tepi katil. Sebab katil dah dekat Mekah ni bukannya luas sangat bilik kan. So dia duduk antara dua katil tu. Jadi orang masa nak pergi subuh tu tak kejut dia sebab ingatkan dia buat lawak. Jadi orang kata, dah lah kau tak nak bangun, kita pergi dululah. Ada ke tidur bawah katil. Tidur kat atas lantai lah maksud. Balik subuh, dia dah sarapan semua, tengok masih kat situ. Terbalikkan, tengok biru dah. Maknanya sahabat-sahabat semalam tu mungkin dia berperang dengan sakaratul maut. Jatuh daripada katilnya, dia dah mati dah masa orang nak pergi solat subuh tu. Jadi begitulah keadaan yang kita tak pernah jangka. Kawan-kawan semua rasa menyesal sebab pergi subuh tanpa kejutkan dia, sebab ingatkan dia bergurau kan. Macam itulah hidup. Meninggal di bumi Mekah pula. Kan kita tak tahu. Zan Aizan, pilihan Allah meninggal di tanah suci, betul? So bila kita faham tadabbur ayat, betul lah Allah kaitkan beriman dengan Allah tu mesti supaya kita ingat. Satu hari aku akan mati. Satu hari dunia ni akan hancur. So apa sangat yang kita nak buat persiapan tentang kehidupan yang sementara ni. Kita selebihnya disuruh buat persiapan untuk hari yang kita akan dibangkitkan semula dan tak ada mati-matinya lagi. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari kemudian, okey, malaikat-malaikat. Kenapa nak kena beriman dengan malaikat? Apa pentingnya? Ya Allah. Sebab kita tahu malaikat ni mudah bahasanya adalah CCTV Allah. Malaikat ni adalah CCTV Allah yang tak pernah tidur. Yang tak pernah tidur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita faham, kita kata malaikat tu CCTV Allah. Tak pernah tidur. So, engkau duduklah nyorok dekat mana pun. Kita duduk dekat Tanah Suci ni kan. Contoh, Siti Nurhaliza baru ni datang. Hotel dia, depan ni lah. Ni hotel Siti Nurhaliza ni. Darut Tauhid, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni bangunan yang Ustazah duduk masa bulan 3 hari tu. Rotana, sofa duduk dalam ni. Lepas tu sebelah ni Darut Tauhid. Darut Tauhid ni dekatlah dengan pintu 91 ni. Berdepan saja. Okay. Apa dia kata? Seronok sangat walaupun dia kat sini dalam seminggu je. Bukan 2 minggu macam kita orang-orang sibuk ni kan sahabat-sahabat. Dia kata nikmat yang paling besar bagi dia adalah berada di sini kerana orang tak kenal dia. Faham tak maksud? Rupanya jadi orang yang dikenali ni bukan seronok sangat. Dia nak sembahyang, orang nak bergambar, dia nak ni, bukan seronok sangat. Jadi dia kata dia pakai niqab lah sudah pastinya kan. Dia bebas nak buat apa sahaja, hanya dia dan Tuhannya. Faham tak? So kita nak rasa sebab orang macam ni, walau dia popular mana, dia tahu malaikat tak pernah tidur. Kan? Dia akan jadi macam ni tahu sahabat. Kalau kita jadi orang yang dikenali, ramai follower, kita akan, aku ni sebenarnya buat baik sebab apa? Supaya orang tahu memang aku baik ke? Faham tak? Jadi orang yang dikenali, bahayanya adalah penyakit tak menjaga hati. Memanglah aku kena baik, kan orang kata apa pula, kan orang tinggalkan aku pula, kan orang tak nak follow aku pula. Allahu Akbar. Jadi bila dia dicampak ke negara yang asing, tak ada siapa tahu dia penyanyi nombor 1 pun. Sebab tu kadang-kadang kita nampak dia macam artis, pelakon, macam Nabil Ahmad datang. Ustazah sembang kat Madinah dengan dia. Apa yang menjadi mereka seronok datang sini? Sebab mereka lupa live mereka yang popular tu. Jadi kadang-kadang saya belajar dengan mereka. Ya Allah Tuhan, orang popular tak merasa nikmat. Bahkan mereka rasa jauh dengan Tuhan kalau mereka tak mencari agama. Dan bila mereka datang ke sini, mereka terpisah dengan dunia popular mereka tu. Jadi mereka mencari diri dia sebenar, siapa aku di hadapan Allah. Kalau dulu zaman boleh cium Hajarul Aswad, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Siti Nurhaliza lah ceritakan sahabat, masa dia nak cuba cium Hajarul Aswad tu, orang tarik sana sini sampai terdetik kat hati dia. Agaknya kalau aku kat Malaysia ni, aku nak cium Hajarul Aswad ni, orang bentang kapet merah kat aku. Faham tak maksud? Betul? Pemimpin-pemimpin hatta minta maaf, kata orang tanya, Ustazah pintu Kaabah tu bila nak buka? Bila ada pembesar-pembesar negara datang dan dijadualkan oleh kerajaan Saudi, mereka ada peluang untuk dibawa masuk ke dalam Kaabah. Dalam Kaabah tu bukan ada apa pun, tiang-tiang saja. Tapi nak ceritanya bukan semua orang boleh masuk dalam tu, pembesar-pembesar. So adalah masa Tok Abah, masa Tok Abah ada, isteri dia ni selalu ada join Ustazah punya kuliah ni. Tok Abah punya PA, Tok Abah tu siapa? Alah, Ustazah Zaini. Dia sokong Tok Abah lah tu. Suka hati hampa lah kan. Siapa Tok Abah?
Muhyiddin Yassin. Kan? Masa dia datang sini dulu, dia dapat masuk dalam Kaabah. Kan? PA dia tu sahabat-sahabat adalah suami kepada jemaah latahzan kita. Tak bolehlah cakap siapa kan. Lepas tu dia tunjuk, Ustazah, abang dapat masuk dalam Kaabah sebab temankan Tok Abah kan. Ya Allah Kak, bestnya. Saya dah berkali datang pun tak boleh masuk macam tu. Itulah Ustazah rezeki abang macam tu. Kan Datin tu tunjuklah gambar suami dia macam tu dekat Ustazah. Jadi Ustazah pun sembang dengan Ustaz. Bang, kita berkali-kali datang. Tak dapat pun masuk dalam tu. Tak apa. Sebab kalau ketika dia masuk tu, sebab aku pembesar lah aku dapat masuk dalam ni. Tak ada apa-apa nilai. Dan tak ada apa-apa fadilat pun kita berada dalam Kaabah tu. Tapi ada orang faham mulianya dia dapat duduk dalam Kaabah. Sebenarnya bagi Ustazah yang bersesak-sesak, bersempit-sempit, bersusah payah, kena sepak terajang dengan ramai manusia kat sini, mungkin itu jauh lebih mulia di sisi Allah walaupun kamu dalam keadaan terhina. Faham Sebab kita tak ada rasa nak membesarkan diri. So sahabat-sahabat, Mekah Madinah dalam lautan manusia ni bagi orang-orang yang biasa dijulang, duduk di atas tahta, dia sedar diri dia kat sini tak ada siapa pun kenal aku. Berebut dekat Hajarul Aswad, berebut nak masuk Raudah, Allahu Akbar. Barulah kita mencari diri kita siapa. Sebab tu bila orang tanya, tak bosan ke selalu pergi Mekah Madinah kan? Saya kata ni soalan yang orang tak faham. Tak faham kenapa? Mungkin ada orang bosan lah banyak aku pergi negara lain contoh. Tapi sahabat, kalau kita dapat mencari diri kita di sini, kita tahu kedudukan kita di mana. Kan kita tahu. Aku perasan hebat sangat ni kalau aku duduk kat Malaysia ni, semua orang nak welcome, ahlan bentang kapet merah. Tapi kat sini siapa nak kenal? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hanya antara aku dengan Tuhanku. Contoh, dihalau, tiba-tiba toing dapat tempat yang best. Iktikaf sampai isyak. Apa rasa syukur kita? Ya Allah, kalau tadi aku tak bersesak, bersusah payah, aku putus asa, aku balik hotel, baik tidur kat bilik je, datang masjid pun kena halau. Akhirnya kita dapat simboliknya apa? Ini berkat sabar. Allah bagi kita kejayaan. Tapi sahabat, kalau kita tidak bersabar, awak ayat tumpah ke? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita tak bersabar, kita tak akan dapat kenikmatan itu. Alamak, mereka dah nak start gulung kapet. Semoga kita sempat habiskan. So, malaikat ni adalah CCTV Allah yang tak pernah tidur, tak pernah ada off-nya. Jadi tak ada siapa pun sahabat-sahabat dirahmati Allah yang boleh lari daripada catatan para malaikat. Sebab tu kita disuruh beriman dengan malaikat. Kitab, segalanya ada dalam Quran. Kak Nazar tanya siapa bagi tumpah ayak ni. Okey. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, nabi-nabi dan memberikan harta. Okey, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Ini kita tahu dah ada dalam rukun Islam, ada dalam rukun iman, sahabat-sahabat. Lepas tu dia ajar kepada kita dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Aduh, ini kan, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Okey, kita tanya dekat sini. Kalau kita ada harta, kan kita ada harta, biasanya kita bagi yang paling kita sayang ke yang dah bersisa baki, sahabat-sahabat? Kita jujur je pada diri. Kan kita bagilah sikit bang kat orang tu, bagilah, subhanallah. Tengok Allah sebut dalam Quran yang paling tinggi perbendaharaan yang kekal di sisi Allah, kita bagi khususnya pada kaum kerabat. Kaum kerabat ni siapa? Kadang-kadang yang tak reti berterima kasih kat kita. Dalam ramai-ramai 8 orang adik-beradik, ada seorang ni, kita bagi apa pun tak pernah say thank you, tak pernah balas apa. Ya Allah, sakit hati saya dengan dia ni, Ustazah. Rupanya orang yang begitu, kita bagi benda yang paling kita sayang. Kita balik umrah ni kan, sahabat-sahabat, kita beli berapa helai jubah beli dah, Munirah? Kita beli 10 helai jubah. Kita pakai kat sini sebab Ustazah Zai pesan jangan bawa baju banyak-banyak. Nanti balik mesti ada tersangkut jubah-jubah dekat Mekah ni. So, dia ada 10 jubah. 6 pakai dah. 4 lagi sayang bawa balik Malaysia. Malam tadi dia ni kecoh. Kecoh, Ustazah sengih je tengok dalam grup. Sebab apa dia kecoh nak timbang beg, takut besok tak lepas. Sahabat-sahabat Ustazah sengih je, biar apilah. Pakailah 48 helai jubah pun. Kan? Jadi sebab badan kita tak ditimbang. Dulu-dulu ada seorang jemaah ni, dia kata badan kita ditimbang juga. Sebenarnya tak. Sekejap selagi dia tak allow kita duduk. Bagi dia buat kerja tempat lain dulu. Lepas tu saya nak kempen
dengan sahabat-sahabat Latahzan, latih tubi hati anda memberi kepada kaum kerabat, khususnya kaum kerabat yang paling ada masalah dengan kita. Macam sahabat-sahabat. So jangan beri yang sisa. Kita balik Mekah ni, contoh yang paling mahal tu bagi dekat orang yang paling bermasalah dengan kita. Kaum kerabat kita tu, ya Allah, aku menyampah kat dia ni. Kalau ikutkan dia ni, aku tak bagi satu sudu air zam-zam pun aku tak nak bagi. Contoh kan. Tiba-tiba sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok jubah yang paling mahal. Selalu saya kalau balik musafir macam tu, kita beli kan. Selalulah dengan ustaz, yang awak kata jubah warna tu hari tu awak nak ni, alah bang dah bagi. Selalu macam tu tau. Beli konon untuk diri sendiri, akhirnya kita tak pakai pun untuk kita. Sebab tak apa, nanti kita boleh cari lain. Kenapa? Sebab benda yang kita sayang, yang kita beli tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, toing, tiba-tiba Allah gerakkan hati, aku kena buat baik dengan si Fulan ni, aku kena bagi dengan si Fulan ni. Masa tu pula dia nak datang ziarah kita, selama ni tak baik kan. Contoh macam tu lah. Selama ni dia tak baik dengan kita, tiba-tiba dia tahu kita balik Mekah, dia datang. Jangan sangka buruk. Alamak, aku tak spend pun nak beli untuk dia ni. Tak sangka dah bertahun-tahun tak datang, tiba-tiba dia datang. So baju yang kita beli untuk kita tu kan, pejam mata bagi. Kenapa Ustazah bagi sambil pejam mata saja? Mata tak sihat. Padahal latih diri untuk mujahadah macam tu. Faham ni kenapa Ustazah gelak-gelak ni? Sahabat, masa kita bercakap tak buat, dia tak ada rasa. Tapi kalau kita buat, masa kita bercakap dia ada rasa. Maksud dulu-dululah kan. Dulu mungkin sukar nak buat macam tu, sampai macam ni, geramnya. Tapi bila kita dah biasa buat, kita okey je. Orang pula pelik tengok kita. Kau ni benda yang paling kau sayang, kau bagi kat orang. Kita sengih je sebab kita dah biasa buat. So kalau kita tak latih tubi diri kita, kita tak akan dapat nikmat. Dan percayalah, bila kita bagi benda yang paling kita sayang pada orang yang paling tak suka kita, ya Allah Tuhan, jiwa kita ni akan lapang selapang-lapangnya. Jiwa kita ni akan lapang selapang-lapangnya. Serius. Tak percaya, cuba buat. Boleh Munirah? Boleh tak Ustaz? Boleh. Confirm. Boleh kecil? Masya Allah. Tak, nak latih bukan senang sahabat-sahabat. Tapi cuba buat. Sebab tu Islam suruh kita memaafkan. Kan nak memaafkan tu berat, tapi bila kita dah maafkan, jiwa kita macam ya Allah lapang, tenang, lega. Soal orang nak benci kat kita tu hal dia. Kita jangan buat hal dengan orang. Sebab kita nak mati. Aku tak nak mati dalam keadaan aku ada tak selesa dengan orang lain. Sebab tu maafkan sahabat-sahabat. Ya Allah, cakap ni memang macam lancar, mudah, tapi kalau anda tak start memang payah. Okey? Lepas tu apa lagi? Disuruh kepada anak-anak yatim, cari anak yatim. Anak yatim ni kadang dalam keluarga kita je. Macam tadi Ustazah tunjuk gambar cucu Ustazah dekat makcik-makcik ni. Ustazah belikan jubah dekat sini. Ustazah hadiahkan untuk raya lah kan. Alah comelnya dia hantar. Ustazah dah ada cucu ke? Sebab Ustazah jaga anak yatim arwah abang Ustazah yang sulung, sahabat-sahabat. Terkadang anak yatim tu dalam keluarga kita. Tapi contoh sebab kita nyampah dekat arwah bapak dia dulu. Kita nyampah dekat mak dia yang sombong. Contoh, lantak kau laku hantar rumah kebajikan. Sebenarnya Allah bagi anak yatim dalam keluarga kita bukan untuk dihantar kepada orang untuk menjaga. Tapi siapa yang paling berhak menjaga anak yatim? Adik-beradik si mati tu. Patutnya kita berebut. Okey, dalam keluarga tak ada. Okey, family apa? Kita ada family group. Sepupu sepapat, kita ada kawan-kawan sekolah punya group. Group apa-apa saja. Group taman, kampung. Dengar bapak dia meninggal, kita cari. Dia ni tiap-tiap bulan aku mesti bagi RM50 tiap bulan. So jangan tunggu anak yatim tu meminta pada kita, tapi carilah anak yatim yang paling dekat dengan kita. Alah Ustazah, anak yatim kat kampung saya tu bapak dia ada 10 hektar tanah contoh. Allah tak kata bagi harta kepada anak yatim yang miskin saja. Allah kata bagi harta kepada anak yatim. Allah tak syaratkan kaya ke miskin. Sebab yang kaya dulu arwah bapak dia, sahabat-sahabat. Belum tentu dia dapat mewarisi. Mungkin hartanya bayar hutang arwah bapak dia saja. Lepas tu habis. Sebab tu anak yatim ni kita kena santuni dia. Ini perkara-perkara kebaikan. Orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan. Ni antaranya termasuk as-sabil.
Sebab tu Ustazah ajak jemaah kat sini sabil-sabil beri makan kepada orang-orang yang dalam musafir. Sebab bukan semua mereka ni ada hotel, makan macam kita. So kita bagi makan, itulah dia as-sabil. Ada ni dalam Quran, wabnas sabil wasailina wa fir riqab. Dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Masuk lagi bab rukun Islam. Mendirikan solat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Itu sebab semalam saya tulis dekat Facebook saya. Kena pula dengan tajuk hari ni. Sekejap betulkan kaki. Ayo. Sekejap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia mengadu kat Ustazah. Susah lah Ustazah, orang lelaki ni selalu mungkir janji. Janjikan main manis lagi. Kan janjikan main manis lagi. Tapi habuk pun tak tunai. Ustazah kata manis-manis janji. Jangan makan manis-manis ke kena kecil manis, kena potong kaki pula. Kan sahabat-sahabat kita juga yang kena jaga. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, manusia biasa berjanji tapi dicapati. Kan? Dimungkiri. Yang tak pernah mungkir dengan janjinya adalah Allah. Tak pernah mungkir. Sebab tu tolonglah tadabbur Quran. Fahami janji-janji Allah dalam Quran. Antara janji Allah dalam Quran, cuba tengok. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Makna orang yang berjanji dia tunaikan, dia akan mendapat perhatian dan kasih sayang Allah yang jelas. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Sampai bila saya nak sabar Ustazah? Sampai mati. Ustazah selalu sebut macam tu, sampai mati. Sabar ni tak berhenti. Sebab tu kitab Latahzan mengajar sabar ni ibarat kepala bagi jasad. Bayangkan jasad berjalan tanpa kepala. Semua orang lari. Takut kan? Jadi kalau hidup tak ada sabar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan hilang segala kenikmatan yang Allah beri. So lagi banyak sabar kita, maka lagi banyak peluang untuk disayang oleh Allah. Subhanallah. Penderitaan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Okey? Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. So Allah letakkan perbendaharaan yang kekal. Ayat ini berakhir dengan kalimah al-muttaqun. Jadi apabila sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita digolongkan Allah ayat pengakhirannya sebagai orang bertakwa. Dengan apa takwa? Dengan melakukan perkara-perkara yang tadi itu, maka Masya Allah, Tabarakallah, jangan takut dah nak mati. Sebab kita dah ada persiapan. Kita dah ada bekalan. Kita dah ada store yang dalamnya macam-macam, nanti Allah bukakan saja. Masya Allah, sebab tu kita disuruh baca penghulu istighfar. Kita disuruh amal dalam buku amalan harian tu ada solat sunat awabin. Cuba sahabat-sahabat amalkan selepas waktu maghrib. Baca terjemahan, baca doa dia tu. Kat sini ada banyak masa lapang dalam iktikaf. Macam-macam ada saya bekalkan dalam amalan harian tu. Tapi kalau tak buat, kan tak ada makna apalah walaupun kita berada di tanah suci. Sedangkan kita tak ada nak hantar anak pergi sekolah, tak ada nak pergi pasar kat sini kan. Untuk beribadah je. Besok mereka ni dah nak balik. Malam ni insya-Allah kami akan bergather-gather. Munirah soalan dia dekat kawan-kawan. Apa dia Munirah soalan? Ya, besok diorang balik sini dia sini. Tengok mak. Tengok Munirah cakap apa. Tak tahu. Makbul satgi. Ustazah selalu pesan kat dia orang jangan cakap macam tu. Saya tak nak balik Ustazah, saya nak tinggal di sini. Yang tinggalnya tu apa Munirah? Masya-Allah. Okay, insya-Allah semua tak nak balik depa ni. Subhanallah. Tengok cleaner dah gulung kapet sahabat. Mereka bagi ruang untuk kita kat sini. Sekejap lagi kita bangun. Masya Allah. Okay. Ni Siti nak balik ke tak balik Siti? Tak nak juga. Dia ada anak kecil ni. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Rindu anak-anak di FU ni. Mak di FU Darul Fawas Utara. Sahabat-sahabat. Kak Nafisah tak nak balik ke? Nak tapi nak datang lagi. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, di penghujung kuliah Latahzan hari ni, sebab kita dah nak ganggu kerja para cleaner, kita nak tutup sama-sama. Jap kita berdoa di bawah langit Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah menara clock tower. Masya Allah, sangat indah tempat ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Tuhan kami, keberadaan kami di tanah suci, berbumbungkan langit-Mu, ya Allah, di dalam Masjidil Haram, tempat yang paling barakah dirindui oleh seluruh orang beriman. Kami bersyukur Engkau pilih kami berada di tempat ini, wahai Allah, dan kami mendoakan seluruh sahabat-sahabat kesayangan kami, khususnya guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat yang live dalam Latahzan pada waktu ini, ya Allah. Sesungguhnya mereka sangat teringin untuk datang ke sini. Kabulkanlah doa-doa mereka, ya Allah. Aminkanlah doa-doa mereka ini oleh para malaikat-Mu, ya Allah. Kami pohon kepadamu, ya Allah, sesungguhnya pasti akan datang waktu, saat dan ketika yang paling sesuai untuk mereka. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah rezeki kami penuh barakah. Berikanlah kesihatan yang baik agar kami terus-terusan mampu beribadah kepadamu, ya Allah. Kami pohon jemputlah lagi dan lagi, ulang berulang seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampai ke sini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kamilah yang zalim pada diri kami sendiri, ya Allah. Andai Engkau tidak mengampunkan, tidak memaafkan, tidak mengampunkan dosa-dosa kami, maka termasuklah kami di kalangan orang-orang yang rugi itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Terima kasih sahabat-sahabat Latahzan yang menemankan kami. Hari ni sekarang pukul 6.13. Saya pun tak pasti dah berapa lama Ustazah live sebab Ustazah tak tengok jam tadi. Cuma tolong pegang Suratul Baqarah ayat 177 sebagai panduan kehidupan untuk insya-Allah kita memperbanyakkan khazanah simpanan supaya nanti bila berada di mahsyar Allah kita macam orang yang waktu jam kan nak balik kampung raya-raya. Ni masih lagi orang beraya ni, saya tahu. KL Jam semalam katanya anak menangis dalam kereta kelaparan. Rupanya sebab tak ada makanan dalam kereta kita. Jadi susah. So kita sentiasa ada bekal. Ya Allah, kan aku buat apa sahaja memikirkan kematianku. Kata Nabi bawa 3 je perkara. Pertama, sahabat-sahabat, anak, soleh-solehah punya doa. Tak ada anak, tak payah menangis. Kita ada. Yang kedua katanya Nabi, ilmu dimanfaatkan. Ya, kemudian untuk diri sendiri manfaat, untuk orang lain manfaat. Harta dijariahkan. So tolong fikirkan tentang 3 perkara yang pasti akan ikut kita. Jadi yang kita tahu tak ikut. Apa yang tak ikut? Ni telekung cantik-cantik ni tak ikut, sahabat-sahabat. Macam-macam lah tak ikut. Semua harta benda kita tak ikut. Kan? Suami kita pun tak ikut. Abang sayang separuh mati contoh kan. Kita mati dia tak ikut. Sabar je lah, ingat nak ikut. Dia tak ikut, sahabat-sahabat. Macam itulah kita sayang suami kita. Abang biar kita sehidup semati konon. Tapi bila dia mati, hangpa berani tak masuk dalam kubur sama? Tak berani kan. Ada dah kematian suami, cik? Cik kematian suami, Mak Munirah kematian suami kan. Minta maaf tanya cik. Memang sedih kematian suami. Tapi ada tak rasa nak korek kubur, nak duduk dalam tu sekali? Kita kan. Kehidupan perlu diteruskan. Anak ramai. Siapa yang nak besarkan anak-anak kalau kita masuk dalam tu sama? Jadi maknanya semua kita ada kehidupan. Sahabat-sahabat, teruskan. Walau apa pun ujian cabaran, itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Okay? Jadi sayang semua kerana Allah. Kami nak balik sarapan. Bye-bye. Ampun maaf je kita lambai. Besok kita dah nak balik. Hari Selasa baru kita sampai dekat KL, insyaAllah. Hari Selasa sampai KL insya-Allah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Muah. Kak Yasmin Yaakob, Farhana Sobri, semua sekali. Minta maaf tak sebut nama banyak sebab takut macam ni lah. Tengok semuanya tengah mengclearkan ni. Okay, tolong kemaskan Ustazah punya kitab. Masuk dalam ni. Kasut kita tadi dekat rak mana? Itulah. Lepas tu kita buat live ni sampai kita turun daripada Masjidil Haram. Dia suka tengok kita tunjuk kawasan ni. InsyaAllah ada nama-nama mereka terpahat di sini. Ni ayah Ustazah ke? Ya, Nazatun Naina. Sebut siapa Munirah? Nazatun Naina ke? Orang ramai orang sebut nama Nazatun Naina. Tak lama lagi tu dia tahu sini. Alsum Ismail kawan. InsyaAllah. Dia tengah live. Tengah live juga. Ya, Tengok kawan sebut kat sini. Anak kita ada ke? Kita mau. Tanya Nira. Ada tak adik-beradikmu kat sini? Ada Sakinan. Ya, ada Facebook tapi kita ada frame. Dia tengah live. Sekejap kita turun. Ada belum Zah? Ni air tak Zah. Ke siapa? Malam ni
Dah waktu duha tau. Kalau nak tutup dengan duha, siapa ada wuduk lagi? Saya tak azan. Lupa. Jom sekejap. Kita turun dulu, ambil dekat 91 tu, kita duha baru kita balik. Sayang kalau kita tak buat duha. Wuduk dengan tu je lah, cik. Ambil dekat zam-zam lah kalau nak. Jom kita turun sebab kapet dekat rooftop ni semua dah digulung. Jom kita ambil kasut. Subhanallah. Okay, kita bawa jalan-jalan. Semalam Ustazah bawa jalan daripada bawah naik atas. Sekarang Ustazah nak bawa anda jalan daripada atas ke bawah. Are you okay? Masya Allah. Semoga semua akan sampai ke sini. Amin. Acik duk siang ikan-ikan untuk stok seminggu. Masya Allah, Acik. Linda Kecil, Faizah Muhammad Nur, Nurmah Ishak, Siti Nur Surafiha, Salina Muhammad Hashim, Ros Amran. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita duduk dekat area ni, tengok ibu-ibu kita dua orang tu bertongkat, tapi semangatnya Masya Allah. Jangan lupa ambil kasut. Kasut kita rak 46 tadi. Ni kasut Ustazah yang dah lunyai. Berapa kali dah sampai sini. Tapak dia pun dah haus sangat-sangat. Tunjuk kasut lah pula. Hampa jangan duk beli kasut kat Ustazah pula. Kasut baru ada kan ni dah? Ustazah ada kasut baru kan? Betul. Tapi selesa pakai hot ni ulang alik masjid. Datang naik kapal terbang hari tu kat bilik ada sepasang kasut baru. Tapi selesa pakai yang ni. Itulah selagi dia tak koyak. Itu adalah kawasan masjid yang baru sahabat-sahabat. Itu kawasan masjid yang baru. Dia terpisah dengan Masjidil Haram yang lama ni. Tapi siapa yang orang iklankan hotel 5 bintang dekat dengan masjid. Kan contoh masjid tu memanglah dekat. Tapi nak pergi ke kawasan Kaabah, tu dia 1 kilometer lebih. Okay, jom. Pelan-pelan kita turun kat 91 jugalah. Siapa lagi? Ramai juga hari ni yang live. Padahal Ustazah tak bagi notis kan. Halimah Muhammad Ismail, Ku Solbiah, Zamilah Ismail, Aimuni Fazil, Rosa Gunting, Nur Azurah Ambak, Nur Fidah Muhammad. Kasut ni bertuah sangat. Saya ni kan, Ustaz kata selagi abang tak buang, selagi itulah. Dia terkejut. Yang bawa lagi kasut ni, nanti kalau licin tapak dia dah haus dah. Tak lah abang, selesa. Sebenarnya selagi kita tak nampak dia koyak ke apa. Tapi memang dah longgar-longgar. Sahabat kita kan bagi pakai sampai lunyai. Ini baru pakai sikit dah nak tukar. Tu nafsu semua tu. Okey. Subhanallah. Duit yang ada tu simpan-simpan. Banyak lagi pahala kita boleh buat. Masya Allah. Kan orang cakap, Ustazah ni kategori bakhil tak hidung masin. Biar pergi kat hampa. Gelak dia pun ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tong zam-zam. Tong zam-zam. Yang ni sejuk. Sejuk. Ni tak sejuk. Sejuk. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita berada di atas bumbung Masjidil Haram sebenarnya. Tadi pagi jemaah Al-Fawaz ramailah juan solat tasbih Ustazah muslimat. Tapi dah tak tahan nak terkucil. Apa dia ni dah? Ustazah nak turun 91 nak duha. Lepas tu baru balik. Sebab kat sini tak nak kacau kerja depa ni. Kena solat sini sekejap. Solat sekejap lah terus turun. Okey. Sahabat-sahabat, Ustazah biarkan anda kat sini sekejap. Duha. Ustazah tak off dulu Anda siang lah ikan ke, suap baby makan ke. Sekejap lagi Ustazah sambung live. 2 rakaat je duha sebab kami nak balik sarapan. Nanti habis waktu sarapan. Tengok langit Mekah. Seorang dia.
Sahabat-sahabat sedang melihat langit daripada rooftop Masjidil Haram. Berdoalah kalian, semoga terus sampai insya-Allah. Diaminkan oleh malaikat Allah. Ya, kita pakai dulu kita punya penutup muka untuk kita turun, terus balik ke hotel dan kita bersarapan insya-Allah. Hari ni petang lepas asar kami nak gerak ke tempat istirahat, meraihkan hari kepulangan, taklimat akhir dan sebagainya. Jadi pagi ni dah habis program tengah malam tadi sampai duha. Ustazah biarkan jemaah final shopping, kemas barang dan sebagainya. Okey, tempat ni dah nak dikeliarkan. Kita dah nak turun. Niqab. Apa dia Kak Nazar? Niqab kenapa? Baru tak kenal. Apa tu? Amin Kak Mazni Ahmad. Amin. Amin Fatimah Idris. Nur Azlina Syukur. Rahimah Muhammad Yusuf Julidah Amuh. Okay, jom kita start tour lagi. Sebabnya nak bawa mereka turun. Terima kasih yang hantar stas kat Ustazah. Apa dia Munirah? Doa semoga apa yang kita buat amalan kat sini kita dapat buat dekat Malaysia. Amin. Dengar tak Munirah cakap apa? Apa yang kita bersabar di sini, semoga mungkin kat sana nanti kita bersabar. Baiklah Ustazah Munirah. Betul, amin. Moga Allah aminkanlah. Ni dua anak muda kita. Rupanya dia apa ni? Sekampung. Jumpa dekat Mekah. Sabar je lah. Orang Ganu dua-dua pandai buat nasi dagang. Wow. Okay, jom kita. Kak Napisah dengan tongkatnya. Alhamdulillah. Tongkat sakti. Jom kita jalan-jalan. Anda tengok ya. Last hari Ustazah buat live daripada Anda rooftop. Lepas tu nantilah tunggu next August pula Ustazah datang insya-Allah. Semoga Allah merahmati pekerja-pekerja bangunan. Amin. Sahabat-sahabat, amin. Wan, tukang rumah ke apa ni? Mas tanah. Alhamdulillah. Tadi kita bawa muslimat Kak Nazar 2:30 pagi dah kumpul kat lobi. Jadi nanti nak pergi Ganu nak cari. Okey, FC Surmila. Macam mana nak join umrah Ustazah? Ada nombor kat bawah tu FC Surmila. Ada tu. Cuba klik dekat jom raikan Syawal. Bawah tu ada. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam-macam cabaran. Hal-hal kat Malaysia pun Ustazah dapat baca dekat sini. Tak ketinggalan sahabat-sahabat. Macam-macam. Semua kita doakan dalam kebaikan insya-Allah. Okey, bermulalah sedikit kesemputan. Kita nak turun dekat King Fahd Escalator ni. InsyaAllah. Kalau tertinggal, kita jumpa kat hotel Kalau tertinggal, jumpa kat hotel Takut Ustazah live lah, Ustazah lupa pandang belakang. Munirah. Munirah kat belakang. Patutlah dia tersengit-sengit. Ustazah nak cakap ni ramai orang tanya Munirah Terengganu kat mana. Tak pasal-pasal jadi popular Munirah ni. Okey, sahabat-sahabat. Amin Kiflizul. InsyaAllah Allah mudahkan semua. Tukang jahit profesional yang berbakti kepada ummah. Amin. Sekejap, kita nak turun kat mana? Lah comelnya anak-anak Arab ni. Okey. Subhanallah. Kat sini baru pula ada aircon, sejuk. Kita turun eskalator. Kadang-kadang kan sahabat, ya Allah, nampak orang naik turun eskalator ni. Ada sehari tu Ustazah nampak seorang perempuan dengan baby dia. Ya Allah, rasanya dekat setengah jam berdiri kat situ. Seumur hidup dia tak pernah naik eskalator. Samalah juga makcik-makcik yang Ustazah bawa daripada kampung. Takut-takut nak masuk lift, eskalator ni. Kesian. Tapi kat sini sistem dia cukup cantik lah. Subhanallah.
Okay, rooftop ni dia atas sekali Masjidil Haram. Amin Nurizan didoakan. Cik Rodiah nak pergi mana tu? Bye-bye. Nak makan tengah hari ke? Ajil kat Jerangau kalau tak silap. Nasuhana orang mana? Siti Masitah, terima kasih. Terima kasih Nurma Ishak hantar star kat Ustazah. Rohina Latif macam ada sama. Ya, saya tak ada niat lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kak Nazar dia sibuk dengan kempen utara dia. Ahlan, ahlan. Jom. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita tak dapat bermusafir yang jauh, yang memerlukan kos yang tinggi. Kita bersama-sama dalam kebaikan apa saja, insya-Allah. Ustazah sepanjang ada masa kat sini, Ustazah fikirlah untuk Rihlah Utara nanti apa sedikit kelainan Ustazah nak buat, contoh macam itulah. Okey. Jadi kebersamaan kita insya-Allah menjadi saksi dan bukti sahabat-sahabat kita punya cita-cita yang sama kat sana nanti. Kita nak bertemu dalam Firdausi, amin. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak kuat untuk buat seorang-seorang. Kita perlukan circle yang betul, yang baik, rakan-rakan soleh, solehah, insya-Allah. Allahu Akbar. Rihlah Selatan pun ramai. Rihlah Selatan belum diiklankan dah ramai yang PM tepi. Sabar je lah. Kak Nazar buat satu-satu. Selatan bagi orang buat Kak Nazar. Nanti Kak Nazar penat insya-Allah. King Fahd Escalator. Bayangkanlah setiap pintu ni semua ada orang kilat-kilatkan sahabat-sahabat. Ni waktu cleaner tengah sakan buat kerja lah. Okay, jadi Ustazah on the way ke hotel. Okay, tengok sekarang ni dia akan bagi-bagi macam ni supaya keluar masuk ni tak sesak sangat. Tutup sana, tutup sini. Macam ni lah yang maksudnya. Ya Allah, akhir Ramadan tak ada macam ni sahabat ni, lengang. Lengang sangat-sangat. Allah Allah ya Karim, saya rindu jemaah saya yang sebelum-sebelum ni, yang dalam kesesakan, yang tak dapat buat solat tasbih, yang tak dapat berkumpul. Mereka tetap saya nak bawa dalam niat yang baik, tapi bila nak buat je terhalang. Saya percaya pahala mereka itu jauh lebih besar selagi mana mereka menjaga niat, insya-Allah. Kak just inform date, selebihnya bagi tahu mereka untuk stay. Apa tu Kak Nazar? Keflizul kena contact lah. Kena contact lah Latahzan Johor. Dia pun malu kot kalau Keflizul tak offer, sebab satu-satunya jejaka. Gitu. Allah Allah. Allah Allah. Tinggal seorang je, yang lain dah duduk kat belakang. Ustazah laju sebab Ustazah lapak 2 hari puasa kat sini sahabat-sahabat. So hari ni Ustazah nak sarapan. Hari ni Ustaz tak bagi puasa. Bakinya Ustazah nak habiskan 2 hari. 2 hari lagi. Kalau tak period hari tu memang habis lah dah. Nak habiskan kat Malaysia lah pula, insya-Allah. Okey. Tak apa Cik Rodiah Sharif. Yang penting sementara ada Syawal, rebut 6 hari insya-Allah. Tak payahlah ada 2 grup bagai Kak Nazar. Satu kawasan, satu grup. Cakap depa ni amanah Ustazah Zai. Berapa banyak grup kita nak buat? Satu lambang kesatuan insya-Allah. Tapi kalau negeri-negeri nak buat tu tak ada masalah lah untuk memudahkan kan. Okay, ni pintu King Abdul Aziz yang hanya dibuka pada Ramadan. 1 Syawal dia dah tutup. Sabar je lah. Itu kawasan naik tangga ke tingkat 1 daripada Ajiat. Hari tu Ustazah duduk hotel ni masa bulan 3. Nanti nampak Safwah Towers tu, bulan 8 insya-Allah kita masuk ke pintu ni. Betul-betul kat dataran, terus masuk masjid. Okay, kita beri hotel ikut package lah sahabat-sahabat. Ni bab-bab macam ni pun nak cerita panjang kan. Orang yang bermain dalam travel umrah ni dia tahulah. Macam-macam. Al-Fitnatu pun macam-macam juga. Aduh, ada beberapa perkara kecoh kat sini. So kami buat je lah kerja kami. Baik-baik sayang, licin. Dia orang duk cuci. Ni cara mereka menyuci dataran. Sekejap Ustazah nak bawa anda ke kawasan Merpati. Ada lagi ke orang live ni?
Ya Allah. Ustazah saja suka nak bawa anda ke sini. Sebab kalau dulu-dulu Ustazah selalu bila tengok kat TV orang dekat Tanah Suci, hati Ustazah ni tak berhenti. Ya Allah, aku nak pergi situ. Ya Allah, aku nak sampai kat situ. Sebab saya sangat yakin Allah baca hati kita, Allah nampak hati kita, Allah tahu niat kita. Suka kita Ustazah. Ni orang-orang kulit hitam jual makanan-makanan burung. Inilah yang bila Ustazah cakap kat tempat merpati ni, dah bayangkan betapa banyaknya. Masya Allah. Hai burung, hai burung. Hai merpati. Ya Allah, banyaknya rezeki duhamu. Ni orang-orang kulit hitam dia jual makanan-makanan burung. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Budak-budak sukalah main area ni. Apa komen anda tentang burung merpati? Ni matahari daripada sana, so saya tak nampak skrin handphone. Tak nampak anda komen tentang merpati ni. Masya Allah. Merpati 2 sejoli. Ini bukan 2 sejoli dah kak. Ini merpati jutaan joli dah. Jutaan joli. Allah ya Karim. Okay, saya bawa anda sebab kejap je lagi nak sampai kat hotel kami. Ni yang WC ni tandas. Kat situ tempat kami shopping. Kuang-kuang. Ni tak jemur-jemur lagi ambil gambar merpati ni macam apa. Ya Rasulullah. Siapa yang dah ke depan tu? Jemaah kita. Tu lah seorang-seorang kat depan. Taklah. Al-Fawaz tu. Mungkin dia nak pergi toilet kot. Oh, su ada. Kak Lah rasa Kak Lah. Burung-burung berterbangan. Tu. Dari pukul berapa orang nak pergi toilet? Allahumma salli ala Muhammad. Semput. Sikit je lagi nak sampai kat hotel. Kita nak tengok hari ni sarapan apa setelah 2 hari kita tak sarapan. Masya Allah, anda masih setia dalam live ni. Jangan tak buat kerja ya sahabat-sahabat. Ada orang PM Ustazah. Ustazah duduk sini sebulan. Nanti balik tengok Ustazah dah kurus. Ustazah gelak je. Cuba tanya dia orang ni, Ustazah dah kurus ke? Memang tidak lah. Lagi bulat lagi ada. Ya Rasulullah. Tarik nafas Kak Nazar. Okay. Ada guru-guru senam robik kat sini, dia boleh baca BMI Ustazah. Kalau dengan nafas yang macam ni. Ya Rasulullah. Okay, orang dah biasa datang sini, dia mesti tahu Funduk Al-Masa ini memang yang pertama selepas merpati. So, hotel kami di sini. Funadik Al-Azka Al-Maqam. Dan sebelah hotel kami ni adalah aiskrim. Aiskrim. Sebelahnya adalah farmasi. Okay, jom kita masuk. Satgi kalau masuk lift macam kat sini pun ada macam-macam dia jual. Macam tak ada line, kira tak dapatlah tengok menu sarapan. Okay, kira bye-bye lah. Tapi masih stay dia orang ni, Masya Allah. Pelan-pelan jalan. Memang pelan sangat dah ni. Sebab duduk meraihkan acik-acik duduk belakang tu. Betul Kak Nazar. Tadi awal-awal dah cakap dah. Masya Allah. Harap-harapnya sekarang pukul berapa jam? Ada lagi kan? Sarapan sampai 7 ke 8, lupa dah. Semput. Kitab dah tazan? Ada. Okey. Rajin. Masya Allah.
Makan bulan. Taklah, saya makan sekali je aiskrim. Itu pun beli satu, share dengan ustaz. Itulah kata dah tua dah sebenarnya. Nyam nyam nyam. Kembali ziarah jenazah cousin Siti Aisyah Abdullah, bonda ke? Bukan. Sumiati Yusof. Siti Rohaya Happy. Siti Masita. Kat sini dia ada bunga-bunga. Sekarang Malaysia dah musim durian ke? Alah, rindunya nak makan durian. Dekat utara dia pakai musim durian. Elok sangatlah kita pergi rehlah utara. Kenapa tak ni tadi? Terlepas ni. Okay, anda tengok ini lift canggih tau. Dia kena buka dulu macam ni, macam peti ais Ustaz Azwan kata. Okey, kita tekan M untuk makan. Mudah-mudahan boleh lagi. Kalau tak boleh, kira bye-bye lah ya. Kita nak naik satu tingkat je. Boleh insya-Allah. Itu namanya lift pintu ais. Lift pintu ais pula. Lift peti ais. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Okey, alhamdulillah. Cepat tolak. Okey. Lift dia siap boleh tolak lagi. Ini satu lift je, yang lain semua lift okey. Di mana suamiku? Ada ke tidak di sini? Alhamdulillah. Mak Teh dah makan. Sekejap, hari ni makan apa pokcik-pokcik ni? Oh, ada roti Arab. Makan apa tu Kak lah? Ini bubur. Wah, dah macam bubur lambuk. Makan apa tu Mak Su? Oh, hari ni macam makaroni. Alhamdulillah. Sekejap. Biasanya dia orang ambil lagi tu. Okey, sahabat-sahabat, saya nak bakar roti jap. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan semuanya okey. Bye-bye sayang-sayang sekalian. Terima kasih semua.